أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله كل نعمة من الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua penonton dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya nak ucapkan Alhamdulillah. Kita sama-sama ungkapkan dengan lafaz Alhamdulillah. Kerana di atas segala nikmat yang terbesar ialah nikmat iman di Islam. Dan nikmat kesihatan, nikmat Allah berikan peluang untuk kita masuk dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Yang mana Ramadan ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kita program kita pada hari ini, iaitu bahagian akademik UIA yang sudi menganjurkan satu program yang cukup insyaAllah akan memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat untuk kita amalkan insyaAllah. Jadi sama-sama lah kita ucapkan Alhamdulillah, terlalu banyak sangat nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan dalam hidupnya, yufaqihu fid din, maka Allah akan bagi kepada dia, iaitu yufaqihu fid din, akan faqih tentang agama. Jadi tanda Allah nak bagi benda baik dalam hidup kita ni tuan-tuan, bila mana Allah bagi kita ni faham atau reti tentang agama. Macam mana ni? Macam inilah contohnya, kita dipilih, direzekikan. Sekiranya kita di dunia ini diberi peluang, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sempat masuk dalam majlis ilmu, dan inilah jalan untuk kita faqih ataupun faham tentang agama ini insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang baik insyaAllah di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bicara tentang memburu Lailatul Qadar. Kita nak berbicara tentang Ramadan Al-Mubarak. Tentu yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita dah masuk dalam fasa pertengahan Ramadan yang semakin hampir pada saat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Kita sedang hampir di fasa yang kemuncak, fasa keemasan, fasa yang sangat hebat yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Subhanallah, bila kita sebut tentang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, wahai orang yang beriman, yang mana telah diperintahkan kepada kamu alaikumusiyam, untuk berpuasa seperti mana kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana umat terdahulu. La'allakum tattaqun, kata Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa.
Subhanallah, Ramadan ini adalah peluang untuk kita mendidik, untuk kita dididik menjadi hamba Allah yang bertakwa. Betapa susahnya untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, iaitu bertakwa ini yang bermakna kita mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Menunjukkan bahawa kita terlalu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan kita menjadi hamba yang sangat berhati-hati dalam setiap perkara yang kita nak buat, dalam keadaan kita merasakan bahawa Allah melihat apa yang kita sedang nak lakukan. Jadi sebab itu kita sangat takut dan kita berusaha menjaga diri supaya tidak melakukan perkara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang nak jadi orang yang bertakwa ini. Maka Allah hadirkan Ramadan semata-mata Allah nak didik, Allah nak berikan dalam hidup kita ni, dalam diri kita ni, bagi ada ciri orang yang bertakwa. Allah tahu nak jadi orang yang bertakwa ni bukanlah mudah. Maka Allah hadirkan Ramadan ini untuk Allah nak latih kita. Madrasah Ramadan ini semata-mata Allah nak latih kita untuk dapat sifat orang yang bertakwa. Subhanallah, takwa inilah satu kunci terbesar untuk menjaga kita ni menjadi orang yang baik. Kunci terbesar untuk seseorang manusia itu menjadi orang yang baik bila mana dia ada ciri orang yang bertakwa. Ketika mana manusia itu ada sifat orang yang bertakwa ini, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan kemaksiatan ataupun dosa. Sebab itu disebutkan juga takwa ini boleh menjadi perisai diri kita. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, libas taqwa dzalika khair. Pakaian takwa ini adalah dzalika khair, lebih baik. Inilah pakaian takwa, inilah pakaian terbaik untuk menjaga diri kita. Jadi sebab itulah andai kita mendapat ciri-ciri menjadi orang yang bertakwa ini, insya-Allah kita akan dibantu oleh Allah, dijaga oleh Allah untuk kita selamat di dunia ini dengan melakukan perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah peluangnya tuan-tuan, peluang yang kita ada sekarang ni dalam bulan Ramadan ini, inilah peluangnya untuk kita bagi dapat sifat yang mahal ini. Andailah kita dapat tuan-tuan, bila kita keluar daripada Ramadan ini pun, kita rasa selamat. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab kita ada satu kunci yang sedang menjaga diri kita ni. Yang mana Allah nak jaga diri kita, sebab kita ni berusaha untuk ada sifat takwa, dan takwa itu akan jaga diri kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan juga tersebut ataupun dikenali dengan bulan yang istimewa, bukan sekadar untuk kita dapat sifat orang yang bertakwa, bahkan Ramadan ini istimewanya ketika mana adanya satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Istimewanya Ramadan ini, hebatnya Ramadan ini, mulianya, terlalu agungnya Ramadan ini. Kerana apa? Kerana ada malam yang sangat indah. Yang mana malam inilah malam yang semua umat Islam nak nanti-nantikan, nak rebutkan, nak dapatkan. Sebab apa? Sebab malam Lailatul Qadar ini ialah malam yang kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qadr, kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kata Allah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah beritahukan bahawa Allah menurunkan, Allah berikan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu Allah tanya kepada kita, tahu tak ni apa itu malam Lailatul Qadar? Ni tahu tak ni Lailatul Qadar, Lailatul Qadar yang kita duk sebut-sebut ni, apa dia ni? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Malam itu andai kata kita boleh bangkit, beribadah, bermunajat, melakukan kebaikan, amalan yang soleh pada malam Lailatul Qadar itu tuan-tuan, ibadah kita, kebaikan kita, amalan soleh kita seumpama kita melakukan ibadah selama hampir lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi katakan juga lebih kurang selama kita beribadah 83 tahun. Sebab itu tuan-tuan, orang yang memanfaatkan, orang yang benar-benar memahami betapa agungnya Ramadan ini, maka mereka akan fokus, mereka akan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, melakukan amal soleh daripada awal Ramadan dengan penuh pengharapan semata-mata mudah-mudahan Allah rezekikan mereka dibangkitkan pada malam yang istimewa itu, iaitu malam Lailatul Qadar. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang yang tahu betapa hebatnya, mulianya Ramadan ini, mereka tidak akan menyibukkan diri dengan perkara lain, melainkan hanya mereka fokus untuk beribadah, bermunajat, memanfaatkan sebaik mungkin masa yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Kerana apa? Kerana mereka menanti-nantikan, kerana mereka mengharapkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengharapkan dengan asbab amalan yang mereka lakukan, mereka mengharapkan mudah-mudahan asbab mereka berpuasa dengan semata-mata untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengharapkan mudah-mudahan dengan asbab mereka membaca Al-Quran, mereka khatam Al-Quran di bulan Ramadan, mudah-mudahan mereka dipermudahkan untuk bangun pada malam Lailatul Qadar. Mereka membaca, bangun malam qiyamul lail, solat tahajud 2 rakaat. Mereka lakukan istiqamah daripada awal Ramadan sehingga ke muncak hujung Ramadan. Semata-mata mudah-mudahan dengan amalan istiqamah itu, mereka mengharapkan mudah-mudahan dengan asbab istiqamah itulah menjadikan Allah bangunkan mereka pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Bahkan orang berebut-rebut untuk melakukan kebaikan. Di antaranya mereka bersuka untuk bersedekah, melakukan kebaikan, berkongsi rezeki kepada orang lain. Pelbagai kebaikan digandakan di dalam bulan Ramadan ini. Pelbagai benda baik yang semangat untuk nak lakukan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengharapan. Mudah-mudahan asbab kebaikan itu, mudah-mudahan direzekikan untuk Allah bangkitkan dia pada malam yang istimewa, itu malam Lailatul Qadar. Sebab itu tuan-tuan, orang yang benar-benar mengetahui kebesaran ataupun kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan, pasti dia tidak akan tidak akan orang kata sibuk dengan perkara-perkara yang lain yang mengganggu ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Sekiranya orang yang benar-benar inginkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan pernah lupa dalam setiap doanya untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Mereka tidak akan pernah lupa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka tahu bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan yang sangat mustajabnya doa, maka dia tidak akan lepaskan peluang di setiap masa, di setiap penjuru, di setiap hari, di setiap keadaan apapun mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Tuan-tuan, inilah bulannya. Sebab itulah kita sebutkan bahawa kita semua ini yang berusaha nak buat kebaikan, yang berusaha untuk nak melakukan amal soleh di dalam bulan Ramadan ini, kita nak dapatkan ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kalau kita mati tiba-tiba, mudah-mudahan dengan pahala itu akan membantu kita bahagia dan selamat di alam sana. Kita nak lakukan ibadah di bulan Ramadan ini dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan untuk Allah nak bagi kita ni bersih, kita dihapuskan dosa yang lalu, kita jadi bersih. Mudah-mudahan kita diringankan
untuk rasa lazat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu jugalah kita nak buat semua kebaikan ini. Mudah-mudahan kita nak bagi Allah pilih kita boleh bangun malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Bulan malam Lailatul Qadar ini bukanlah malam, orang kata apa, bukanlah kita yang boleh pilih diri kita nak boleh bangun, tetapi ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang boleh pilih, Allah yang akan pilih hamba-Nya yang benar-benar mengharapkan untuk bersungguh-sungguh untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tahu betapa hebatnya malam Lailatul Qadar ini sehingga disebut lebih baik daripada 1000 bulan, maka dia akan berdoa kepada Allah setiap kali selepas solat untuk dapatkan bangun pada malam Lailatul Qadar. Sebab apa tuan-tuan? Ada satu kisah yang mana disebut dalam kitab tafsir Ibnu Kathir, yang mana sahabat bila mendengar tentang cerita daripada Rasulullah SAW, Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahawa ada seorang lelaki, rajulan, seorang lelaki, seorang mujahid. Seorang lelaki ini dia sangat kuat taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diceritakan bahawa lelaki ini menghabiskan hidupnya 1000 bulan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata nak harapkan pahala dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana diceritakan sedemikian rupa, maka sahabat yang mendengar tadi pun takjub, terkejut. Macam mana tak terkejut tuan-tuan? Selama panjang, umur yang panjang itu dihabiskan untuk berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat sungguh lelaki ini. Macam mana kita ni umur Nabi Muhammad SAW yang bukanlah panjang sedemikian rupa. Kita ni pun dikatakan kebiasaannya umur Nabi Muhammad SAW ini sekitar 63 Rasulullah SAW. 70. Tak boleh sampai ke 1000. Tak boleh sampai ke lebih pada tu. Kebiasaannya bukanlah umur kita ini panjang, yang mana kita hidup lama di atas dunia ini. Sebab itulah semua bakal terkejut. Maka Rasulullah SAW cerita supaya kita nampak betapa Allah muliakan kita. Lalu Allah turunkan surah Al-Qad ini, iaitu Allah turunkan Lailatul Qadar ini khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nak cerita kepada kita apa tuan-tuan? Walaupun umur kita ini pendek, walaupun umur kita ini tidak panjang, tidak panjang seumpama pada zaman dahulu yang mereka lebih lama hidupnya di atas dunia ini, maka mereka boleh melakukan banyak kebaikan. Tetapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun umur kita tidak terlalu panjang, tetapi Allah bagi kepada kita satu malam yang mana kalau kita bangun, kita seolah-olah buat ibadah yang terlalu lama sehingga akan dikatakan selama 83 tahun. Subhanallah. Bahkan orang yang boleh bangun pada malam Lailatul Qadar ini, orang ini hidupnya akan dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan berhasil, akan terkesan dalam peribadi orang itu, akan berubah. Kita yang melihat akan nampak perubahan yang besar pada orang itu. Tak percaya, kita boleh tengok diri kita. Setiap kali orang yang benar-benar memanfaatkan Ramadan dengan baik, sehingga kan tiba-tiba nak jadi rezekinya Allah bangunkan dia pada malam Lailatul Qadar, habis saja Ramadan, kita akan nampak perubahan yang besar pada diri seorang itu. Subhanallah. Dahulunya mungkin pernah buat dosa dalam yang sangat hina, tetapi dia lama-kelamaan saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peribadi akhlaknya pun berubah. Dulunya perangai yang mungkin tidak baik, tetapi sebab kesan daripada Ramadan ini, pribadinya berubah menjadi lebih berakhlak, beradab, menjadi lebih semangat dalam nak buat baik, menjadi lebih orang kata apa, nampak baik akhlaknya, nampak soleh orangnya. Subhanallah. Ini kesan-kesan daripada kebaikan yang dibuat dalam bulan Ramadan dan kesan daripada dia dapat bangun pada malam Lailatul Qadar. Ya Allah, subhanallah. Sebab itu kita kena usaha sungguh-sungguh untuk dapatkan bangkit pada malam ini. Macam mana kita nak macam mana kita nak dapatkan ini? Macam mana kita sebutkan tadi, di antaranya kita perlu mulakan daripada awal.
Ramadan untuk kita memanfaatkan setiap peluang masa itu untuk ibadah kepada Allah. Siangnya kita berpuasa dengan penuh kesungguhan, kita berpuasa di siang hari. Mudah-mudahan asbab puasa itu Allah bangunkan kita pada malam Lailatul Qadar. Seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunlah dosanya yang lalu. Dan kita juga bukan sekadar kita berpuasa di siang hari, tetapi kita juga memanfaatkan di malam hari dengan kita bangun pada malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, "Man qama," siapa yang bangun pada di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampunkan segala dosanya. Hadis-hadis yang saya sebutkan ini menjadi panduan kepada kita bahawa untuk dapatkan Lailatul Qadar itu kita perlu manfaatkan di siang hari dan malam hari. Siang kita perlu berpuasa dan malam kita perlu hidupkan malam dengan ibadah. Asbab kebaikan amalan soleh yang kita buat di waktu siang dan malam inilah mudah-mudahan menjadi punca ataupun menjadi sebab ataupun menjadi orang kata apa, asbab Allah nak pilih kita boleh bangun Lailatul Qadar. Subhanallah. Dan di antara panduan lain yang mana Rasulullah SAW sendiri cerita secara khusus untuk kita boleh dapatkan malam yang istimewa ini, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sebut, "Taharru Lailatul Qadar fil 'ashr awakhir min Ramadan." Rasulullah sebut, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Rasulullah sebut dengan jelas, carilah 10 malam terakhir, carilah Lailatul Qadar pada malam 10 malam terakhir. Hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dengan jelas. Maka kalaulah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tidak memanfaatkan peluang ini, maka kita orang yang paling rugi. Maka kita orang yang paling malang. Malah kita orang yang paling dihalang untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada Ramadan ini, tuan-tuan. Sebab itulah bila kita baca hadis, subhanallah, Rasulullah sebut dengan jelas, maka kita perlu ambil serius. Maka kita perlu pegang dengan penuh kesungguhan untuk buat persiapan yang sebaik mungkin. Kita cuba bagi masa 10 malam terakhir itu adalah malam yang kemuncak untuk aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk aku mengalirkan air mata ketika mana aku bangun di pertengahan malam, untuk aku bertaubat dengan penuh kesungguhan, untuk aku merayu, untuk aku bermunajat, untuk aku berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana itu malam 10 malam terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dengan jelas. Maka pada malam itulah akan adanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita tidak memanfaatkan untuk bangun pada malam 10 malam terakhir itu menjadikan kita akan orang yang paling rugi, tuan-tuan. Subhanallah. Ini satu peringatan kepada diri saya juga dan kita semua yang mendengar, supaya kita kosongkan jadual kita pada 10 malam terakhir itu untuk kita betul-betul fokus untuk kita dapatkan malam yang hebat ini. Andai kita masih disibukkan dengan perkara lain, contohnya pelbagai urusan dunia yang tak pernah habis ini, kita ini orang yang paling dihalang untuk dapatkan kebaikan. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena renung juga dari kita ni, ya Allah. Hujung-hujung Ramadan apa yang kita buat? Kadang-kadang kita ni bila dah hujung Ramadan itulah kita disibuk dengan perkara lain. Waktu itulah pergi keluarnya cari pakai baju-baju raya yang tak pernah jumpa, yang tak pernah habis. Cari sampai habis 10 malam terakhir. Itulah malam yang kita nak habiskan masa untuk buat kuihnya. Itulah malam kita nak habiskan untuk kita nak berbisnes yang kau-kau punya. Sehingga kita lena pada waktu malam. Sehingga kita penat. Sehingga tidak mampu nak solat tarawih, sehingga kita tidak mampu nak baca Al-Quran, sehingga kita tidak mampu untuk bangun malam. Sebab apa? Sebab terlalu letih dengan urusan-urusan dunia. Ini orang yang paling menyedihkan, tuan-tuan. Sebab itu saya buat peringatan kepada diri saya juga bahawa kita kena insafi, kena muhasabah diri. Bagaimana kita nak nampak, bagaimana kita dengan kelebihan yang Rasulullah sebut ini. Kita nak jadi orang yang macam mana? Andai kita orang yang benar-benar nak dapatkan kebaikan, maka kita kena muhasabah diri, duduk perhati apa yang kita nak
Apa yang kita dah buat? Cukuplah. Banyak bulan dah kita sibuk dengan benda dunia. Ini Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Ini Ramadan yang ada Lailatul Qadar. Kita kena bagi masa kepada kita. Kena bagi peluang kepada diri kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadah dengan penuh pengharapan dan bersungguh-sungguh. Inilah malam untuk kita bangun. Inilah malam untuk kita menangis. Inilah malam untuk kita betul-betul merayu luahkan apa yang kita rasa dalam hati kita, tuan-tuan. Bukan saya nak kata bahawa sebelum ini malam kita tak pernah bangun untuk solat, tidak. Tetapi kita nak khususkan ini malam adanya malam special yang disebut Lailatul Qadar. Menyebabkan bahawa kita perlu memanfaatkan sebaik mungkin untuk kita bangun seorang diri, menyendiri, meluahkan, mengangkat tangan, merendahkan diri untuk benar-benar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, ya Allah. Ampunkanlah kesilapanku, ya Allah. Ampunkanlah segala dosaku yang lalu, ya Allah. Aku benar-benar bertaubat kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Ini ungkapan yang benar-benar kita kena ungkapkan pada malam-malam Ramadan kita. Terutama malam-malam 10 malam terakhir ini. Kita perlu menangis kerana ainun bakat min khasyiatillah la tamassaha minan nar. Air mata yang mengalir kerana takutkan Allah Azza wa Jalla tidak akan disambar api neraka. Subhanallah. Sebab itu saya nak bagi pengingatan ini kepada diri saya juga dan kepada kita semua bahawa sama-samalah kita muhasabah diri untuk memanfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin untuk kita dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Sayyidatina Aisyah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, andai aku boleh bangun pada malam Lailatul Qadar, kata Sayyidatina Aisyah, apa yang perlu aku doa? Maka Rasulullah ajarkan kepada kita doa yang perlu kita baca pada malam Lailatul Qadar. Dan juga boleh kita manfaatkan untuk setiap malam kita perlu baca doa ini. Apa dia? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kamu Tuhan yang Maha Pengampun, yang menyukai pemberian maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Fa'fu anni, maka terimalah taubatku. Ampunkanlah aku, maafkanlah aku, ya Allah. Ini hadis daripada riwayat Imam At-Tirmizi. Ini doa yang wajib kita baca setiap malam kita, setiap selepas solat kita. Mudah-mudahan dosa-dosa yang lalu kita diampunkan. Dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar bertaubat. Mudah-mudahan dengan asbab taubat kita yang penuh kesungguhan ini menjadikan kita benar-benar hamba yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kita menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan asbab itu kita akan dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir sekali saya nak ingatkan diri saya juga bahawa kita benar-benar perlu memanfaatkan bulan ini kerana apa? Rasulullah sebut rugi. Celaka, rugi sangat orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi bukti bahawa kita rugi, malang, sedih sungguh kita ini kalau kita dapat masuk dalam bulan Ramadan tapi bila keluar daripada bulan Ramadan ini kita masih jadi orang yang sama. Kita masih jadi orang pendosa yang sama. Kita masih tak ada perubahan dalam hidup kita. Ini orang yang paling menjadikan. Sebab itu sama-samalah kita insafi benar-benar memanfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin untuk kita dapat berubah menjadi orang yang lebih baik, insyaAllah. Sekadar itu saja daripada saya. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala bangun pada malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita juga hasil kesan kebaikan yang kita buat di bulan Ramadan ini dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan baca Al-Quran khatamnya, dengan bangun malam qiyamul lailnya, dengan tahajudnya, dengan taubatnya, dengan ibadah sedekahnya, dengan zikirnya dan segala kebaikan yang kita buat pada malam Ramadan ini mudah-mudahan menjadikan kita dapat sifat orang yang bertakwa, insya-Allah. Amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf daripada saya, yang terkurang yang tidak baik, saya mohon maaf. Terima kasih kepada semua dan mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.